billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam slot webinar Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Kebat siri yang ketiga. Program ini adalah anjuran bersama Institut Perguruan Malaysia IPGM dan Majlis Guru Cemerlang Malaysia MGCM. Sidang penonton yang dihormati sekalian, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Kita masih lagi diberi ruang dan kesempatan untuk bersama-sama berada dalam perkongsian maya webinar Aras Tinggi. Saya moderator anda Nur Sulaiman binti Haji Harun yang di-Pertua Majlis Guru Cemerlang Negeri Terengganu, Guru Cemerlang Pendidikan Islam dari SMK Tengku Mizan Zainal Abidin Negeri Terengganu Darul Iman. Bersama kita pada hari ini panel-panel yang sangat hebat dalam satu slot perkongsian, iaitu saya akan perkenalkan panel kita yang pertama, iaitu Cikgu Bakhtiar bin Syukur. Apa khabar Cikgu Bakhtiar? Tak kenal pun tak cinta. Alhamdulillah. Tak asing lagi dalam dunia sejarah. Kerana tajuk kita pada hari ini sangat best, sangat menarik, sangat istimewa, iaitu menjiwai pendidikan sejarah melalui kebat. Jadi perkenalkan, Cikgu Bakhtiar merupakan guru cemerlang sejarah yang berpengalaman mengajar lebih daripada 30 tahun, lebih 25 tahun berceramah kepada guru dan pelajar dan banyak menulis buku untuk menulis modul dan buku latihan sejarah tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dan pemenang pingat emas, perak, gangsa dan inovasi di peringkat antarabangsa dan kebangsaan dalam berkaitan dengan debat dan merupakan juga tokoh guru guru negeri Terengganu saya tahun 2018 dan ikon guru sains kemasyarakatan negeri Johor tahun 2020. Dan beliau juga adalah merupakan seorang guru yang di-Pertua Majlis Guru Cemerlang Malaysia merangkap yang di-Pertua Majlis Guru Cemerlang Negeri Johor dan merupakan pengerusi kepada Persatuan Guru Sejarah Malaysia. Wah, hebat kita punya panel yang pertama. Saya perkenalkan pula panel kita yang kedua, lagi hebat, iaitu yang berbahagia Dr. Samni bin Surajib, pensyarah kanan di G54 IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka dan mempunyai berkepakaran dalam bidang linguistik dan sejarah dan merupakan ketua unit sejarah JSS daripada 2001 hingga kini, merupakan seorang penyelaras Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir sehingga hari ini, kemudian penyelaras Sekretariat Guru Rukun Negara IPG KPM tahun 2018 hingga kini dan pernah menjawat jawatan Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan tahun 2009 hingga 2013, merupakan seorang Ketua Fasilitator Prospen IPG KPM. Kemudian beliau juga merupakan seorang penyelidik muda sejarah tahun 2022 PISMP dan Jun 2018. Seorang pembentang kertas conference antarabangsa pendidikan serantau, iaitu kerjasama Universiti Pendidikan Bandung Indonesia Barat, Fakulti Pendidikan UKM dan merupakan juga Ketua Jurulatih Darat Program Bina Insana Guru dan beliau juga merupakan seorang jurulatih kebat dan kumpulan pemikir LIPS IPGM KPM. Sebenarnya banyak lagi dalam visi Dr. Sam yang Dr. Sam ya. Apa khabar Doktor? Ya, Alhamdulillah, syukur. Ya, sihat, syukur. Alhamdulillah. Banyak lagi dalam visi Doktor, sumbangan dan kepakaran yang terlalu banyak dan tak sempat saya nak ni kan habis satu slot kita untuk kenalkan pada Doktor dan dua-dua panel kita insya-Allah bakal mengupas satu topik yang sangat menarik pada hari ini. Untuk sorotan sebelum ini, kita telah mengadakan siri yang pertama di bawah tajuk Pemerkasaan Kebat di Manakah Kita, dan siri yang kedua di bawah tajuk Isu-isu Kebat dalam Pentaksiran, dan pada hari ini siri yang ketiga menjiwai pendidikan melalui
pendidikan sejarah melalui KBAT. Jadi pasti ada keistimewaan. Kenapa tajuk ini dipilih? Okay? Jadi insya-Allah hang tuah hang jebat. Kita dengarkan diskusi hebat daripada panel-panel KBAT yang sangat hebat. Okey, kita persilakan panel kita yang pertama untuk pusingan yang pertama ini, iaitu dipersilakan Cikgu Bakhtiar di bawah soalan yang akan kita kongsikan mengapa tajuk webinar menjiwai pendidikan sejarah melalui KBAT ini dipilih. Apa keistimewaannya dan apakah mungkin yang hendak disampaikan melalui tajuk ini supaya penonton maya kita lebih terbuka, segar minda untuk mendengarnya. Okey, dipersilakan Cikgu Bakhtiar. Okey, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat berjumpa secara maya. Bersyukur juga saya dapat berjumpa orang kampung, Dr. Sam. Orang kampung. Jadi kita berjumpa secara maya. Okey, ini merupakan siri yang ketiga dan untuk siri ini kita menjurus kepada mata pelajaran sejarah. Kenapa sejarah? Kenapa tak mata pelajaran lain dulu? Okey, kita pilih sejarah ni kerana sejarah ni mata pelajaran keras dan wajib lulus. Wajib lulus di peringkat SPM. Dan dalam siri yang kedua kita dah bincangkan pentingnya KBAT ni dalam pentafsiran. Jadi pentafsiran ni jika dirujuk kepada pesan SPM, KBAT memainkan peranan yang besar dalam pentafsiran. Jadi kenapa kita pilih tajuk ini? Menjiwai pendidikan sejarah melalui KBAT. So mungkin perkataan yang menonjol di sini rakan-rakan sekalian bahawa perkataan menjiwai itu jiwa. Kalau dalam bahasa Inggeris ni soul, soul ni bukan soul pengarah mak kilau tu kan. jiwa bagaimana kita dengan pelajaran sejarah ni, dengan KBAT ni kita dapat menjiwai sejarah tu sendiri. Bila kita merujuk pada jiwa ni kat dalam kan, dalam. Jadi sejarah ni bukan hanya kita belajar tentang fakta, bukan hanya kita belajar tentang peristiwa-peristiwa sejarah, tetapi apa yang kita belajar tentang sejarah tu kena masuk dalam. Orang kata dia makan dalam lah. Makan dalam, dia bukan sikit-sikitnya, dia bukan surface-nya, dia bukan sekadar permukaan. Tetapi untuk seseorang tu dapat memahami sejarah dan untuk sejarah itu berkesan kepada warga sesebuah negara dan mengapa kewajaran sejarah itu diangkat sebagai subjek keras, diangkat sebagai subjek wajib lulus, kerana sejarah itu makan dalam. Kerana sebagai sebuah negara yang merdeka, kita nak setiap warga negara kita menjiwai sejarah. Menjiwai. Saya ambil contoh mudahlah. Peminat satu-satu pasukan. Kalau dia minat begitu-begitu saja, menang kalah? Kalah. Menang. Baguslah menang. Tapi bagi tim yang peminat yang setia, bila kalah menangis. Menangis. Orang sekarang kata masuk dalam gua. Istilahnya masuk dalam gua. Kenapa dia makan dalam? Makan dalam. Nak keluar rumah pun segan, takut kawan kutuk kan. Kenapa? Kerana dia menjiwai. Jadi ini uniknya mata pelajaran subjek sejarah. Dia bersifat secara keseluruhan, luaran dan dalaman. Dan kalau saya ingin petik sedikitlah pendapat sejarawan, apakah itu sejarah? Kalau mengikut R.G. Collingwood, sejarah adalah penyelidikan tentang tingkah laku manusia pada masa lalu. Penyelidikan tentang tingkah laku manusia. Yang memberi makna bukan tingkah laku biasa. Tindakan manusia yang bermakna. Biasanya yang bermakna ni kepada negara lah. Okay. Jadi kita nak memahami tingkah laku dan tingkah laku kita ni digerakkan oleh
naluri, oleh matlamat, oleh emosi. Kenapa dia buat begitu? Kerana dia marah. Emosi. Kemarahan itu adalah daripada dalam. Jadi sejarah ni bukan hanya kita membincangkan tentang alat, tools, alat yang boleh dipandang, dipegang. Tapi sejarah adalah tentang tingkah laku. Okay? Dia tentang pemikiran. Tentang motif. Tentang motif. Dan kalau mengikut sejarawan E.H. Carr, sejarah adalah satu proses berterusan. Proses berterusan, dialog berterusan yang tidak berkesudahan masa kini dan masa lalu. Kemerdekaan negara kita pada 31 Ogos. Tarikh itu tetap. Tapi kenapa ya 31 Ogos? Kenapa ya Tengku pilih 31 Ogos? Kenapa 31 Ogos 57? Kenapa tak lewat lagi? Pasal ada tokoh yang kata kita terlalu awal untuk merdeka. Ada satu gerakan yang kata kita patut merdeka lebih awal saing dengan Indonesia. Jadi kita kena mengkaji pemikiran-pemikiran tersebut. Jadi kita kena tahu motifnya. Okey? Sebab itu dia katakan sejarah ni adalah dialog yang berterusan. Dia tidak mati. Sejarah ni dia terus hidup berkaitan dengan apabila ada penemuan baru. Okay. Itu yang dikaitkan dengan jiwa. Selain daripada itu, sejarah juga ni dia ada konsep pengadilan moral. Pengadilan moral. Pengadilan moral ni merujuk baik buruk, engkau kejam. Dia seorang pejuang. Dia seorang pengkhianat. Itu satu perkataan pengkhianat tu sudah melambangkan 1001 sebab yang diistilahkan bahawa seseorang itu sebagai pengkhianat. Dia seorang pejuang. Perkataan pejuang tu membawa 1001 makna. So, ianya akan makan dalam. Kita bukan sekadar melabel. Oh, orang sekian sebagai pejuang. Sekian sebagai pengkhianat. Bukan. Kita kena memahami motif, tujuan dan tingkah laku tokoh-tokoh berkenaan. Sebagai contoh, kita ambil dalam buku teks. Ada kekejaman komunis. Perkataan kekejaman tersebut telah menggambarkan bahawa memang negatif lah. Ya, memang negatif. Jadi, sejarah bukan hanya kita mengkaji tentang fakta, berbicara pasal fakta, tetapi sejarah juga adalah kita nak mengkaji tentang motif. Kerana dia dialog yang berterusan. Daripada motif itulah yang akan membekas, yang dikata membekas dia di jiwa. Sebab tu kita tengok contoh. Masyarakat sekarang. Tengok Hindustan. Boleh menangis. Boleh menangis. Tengok boleh menangis. Kenapa? Dia menjiwai. Tengok Shahrul Khan menangis, Kajol menangis, dia pun menangis. Kenapa? Dia menjiwai. Kalau sekadar tengok, kalau kita yang tak minat kan, tengok apa hal labinya. Tengok Hindustan menangis. Pasal kita tengok surface dia. kita tengok permukaan itu dia. Tapi orang yang menjiwai, dia makan dalam. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak apabila anak-anak kita belajar sejarah. Dia nak sampai ke jiwanya ni. Minda dia ni sampai. Mindanya sampai. So di sini, peranan guru lah. Bagaimana proses PDP dalam kelas, bagaimana cikgu dapat mengolah, bagaimana cikgu dapat menjelmakan balik peristiwa sejarah itu sampai membekas di hati, di jiwa anak murid. Kita menangis. Dia tengok Shahrul filem dia, Muhabbatin ke apa tu, menangis. Pasal apa? Dia disokong oleh apa? Suasana, kamera close up kat muka dia, tengok bibir dia terketar-ketar dengan muzik latar dia kan. Takkan muziknya rancak, muzik rock, mana orang boleh menangis? Jadi ini yang sebenarnya yang kita nak bawa dalam kelas, yang agar melalui kebat ni dia dapat menjiwai. Dia beyond daripada sekadar fakta. Jadi saya ingat saya berhenti di situ dulu. Mungkin kita panel kedua kita boleh meneruskan lagi. Okay, moderator. Over to you.
Okey, terima kasih Cikgu Bakhtiar. Oh, betul tu, nak sampai zuk tu. Oh, jiwa tu, nak menjiwai tu memang bukan suatu yang mudah lah. Jadi bagaimana pula doktor? Kalau macam mana kita nak bekalkan guru-guru kita ni boleh membawa, menjiwai pendidikan sejarah itu sendiri, kemudian nanti mampu pula untuk menerapkan kejiwaan itu ke dalam anak murid kita. Jadi bagaimana untuk soalan yang kedua ni kepada Dr. Sam? Ya, sejauh mana latihan di IPG mampu untuk membekalkan ataupun menyediakan bakal-bakal guru sejarah yang mahir, seterusnya dapat mengaplikasikan kemahiran kebatnya di dalam PDP. Okey, dipersilakan Cikgu Sam. Dr. Sam. Seronok saya dengar orang lama bercerita makan dalam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera pada yang bersama dalam talian. Baiklah, terima kasih pertama kerana IPGM menjemput saya dan dipasangkan pula dengan Cikgu Bakhtiar, orang lama, dan juga MC kita, moderator kita. Alhamdulillah. Jadi saya suka sedikit mengulas apa yang diberikan oleh sedikitlah menambah apa yang Cikgu Bakhtiar maklumkan tadi tentang saya suka tajuk yang dipilih oleh Cikgu Bakhtiar, menjiwai. Menjiwai pendidikan sejarah melalui keempat. Jadi perkataan yang paling penting tadi adalah menjiwai. Betul saya katakan tadi, bila menjiwai sesuatu yang dia tersirat. Dan dia sesuatu yang tidak boleh kita anggap sebagai sesuatu yang boleh diperolehi secara mudah. Jadi kalau kita lihat menjiwai pendidikan sejarah melalui keempat, istilah menjiwai itu sendiri sebenarnya kalau kita lihat dia sesuatu yang dikaitkan dengan pemikiran. Dan pemikiran itu dia akhirnya dizahirkan dalam bentuk tindakan macam Cikgu Bakhtiar beritahu tadi. Dan tindakan ataupun cara berfikir, tingkah laku, dia dizahirkan begitu. Dan dia yang mencerminkan karakter sebenar individu. Sebab tu kita lihat kalau tokoh-tokoh sejarah itu dari segi ketokohan, kewibawaan, karakter dia sangat very strong. Dan dia kalau berjuang itu sehingga dikatakan perjuanglah yang paling utama. Dan kalau kita melihat cerita-cerita berkaitan dengan tokoh-tokoh yang meninggalkan banyak impak kepada masyarakat, kepada dunia, hebat dari segi jiwanya, sangat kental dan sangat bulat tekadnya. Baik, jadi sebenarnya itu juga yang kita nak zahirkan, nak kita latih kepada pelatih-pelatih guru kita. Jadi kita lihat dahulu kombinasi tentang pendidikan, tentang kebat dan juga menjiwai itu sebenarnya kalau kita kaitkan pendidikan adalah medium yang digunakan untuk menyalurkan info itu, termasuk yang kebat itu sebagai satu enjin lah sebenarnya. Dan pendidikan itu medium. Tapi orang yang penting itu adalah individu itu sendiri yang perlu menjiwai. Jadi kalau kita lihat kebat ini daripada dulu-dulu pun dah ada. Maksudnya bagaimana orang mencipta ketamadunan, tentunya ada kebat. Dah beribu-ribu tahun, even sebelum Masihi pun dah ada bagaimana orang menjana potensi itu. Baiklah, saya hanya berkongsi sedikit sebanyak pengalaman saya di IPG kampus, melatih guru-guru yang disediakan untuk tujuan menjadi lapisan pendidik. Dan kalau kita lihat, tentunya pasak ataupun benda yang sangat penting dalam pendidikan, dia selain berhukum negara, tentunya dia akan berpegang kepada falsafah pendidikan negara. Dan elemen yang sangat penting di situ adalah potensi individu. Jadi guru-guru faham bahawa tugas dia adalah menjana potensi. Dan menjana potensi itu ada banyak domain dia. So kebat ini pun dia akan menjana semua domain itu. Sama ada konektifnya ke, efektifnya, psikomotornya. Dan kalau kita lihat lebih jauh sedikit berkaitan dengan visi dan juga misi. Sebab kita nak mengaitkan dia dengan jiwa. Kalau visi di IPG ini sebenarnya adalah kita nak menjadikan guru-guru dia adalah sebagai peneraju kecemerlangan pendidikan. Jadi bila peneraju, orang yang penting lah kalau
memacu kuda itu, dia yang memegang tali itu kan, dia peneraju, kecemerlangan. Dan kalau kita lihat misi IPG ini adalah melahirkan guru kompeten dan berjiwa pendidik. Di sini letaknya kalau saya nak mengaitkan dia dengan tajuk, dikatakan berjiwa pendidik. Dia bukan saja mengajar tetapi mempunyai nilai-nilai insaniah yang tinggi. Jadi keempat ini, oleh kerana keempat dikaitkan dengan satu aras pemikiran untuk menguji tentang kebolehan kita menyelesaikan masalah. Di situlah letaknya kita melatih guru-guru kita di IPG kampus, IPG AIMS, dikaitkan dengan menyediakan kebolehan dia berfikir, menyelesaikan masalah semasa, tuntutan semasa. Jadi umumnya dalam sesuatu bentuk latihan, tentunya dia akan ada satu kurikulum yang konkret, satu bentuk panduan yang sistematik pada tempoh pengajian 4 tahun, di 4 tahun untuk program ijazah dan 1 tahun juga untuk persediaan. Jadi 5 tahun itu dibekalkan dengan semua aspek pengetahuan, kemahiran dan juga nilai ataupun karakter dia. Jadi gemblengkan semua itu dan kita harapkan dia keluarlah jiwa dia tu. Jadi selama 5 tahun insya-Allah kita rangkumkan daripada kurikulum itu, bermula bila kurikulum kita kaitkan dia juga dengan elemen pentaksiran. Pentaksiran tu maksudnya bagaimana ditaksir secara berterusan dan bagaimana ditaksir pada pentaksiran akhir. Dan semua elemen-elemen pentaksiran ini mengandung semua elemen keempat. Sama ada dia perlu menghasilkan ke, dia perlu membentangkan ke, dia perlu berkongsi. Jadi elemen-elemen itu yang diterapkan dalam semua subjek pengajian. Kita mengharapkan ada sesuatu yang memang dia boleh sebati dengan jiwa dia, boleh faham tentang peranan dia sebagai pendidik. Yang penting dia menjiwai. Baik, jadi saya cuma nak mengaitkan sedikit sahaja tentang perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan kurikulum dan juga menangani cabaran semasa. Kita kaitkan dia dengan kemahiran abad 21. Maksudnya adalah bagaimana guru ni disediakan untuk menangani cabaran semasa. Sama ada dari segi teknologinya, dari segi emosi, dari segi konten, pengetahuan dan sebagainya. Jadi dalam konteks pendidikan, biasanya IPGM akan sentiasa revise dan di-endorse oleh pihak luar untuk menentukan supaya kualiti sistem pendidikan, latihan kita diurus sesuai dengan standard dan sesuai dengan matlamat pendidikan. Jadi salah satu daripada kaedah untuk menjana pemikiran pelajar ini, kalau di sekolah kan kita ada TS25. Lepas tu ada banyak kaedah-kaedah yang digunakan. Kalau di IPGM ataupun di IPG Campus sekarang ini, mungkin di sekolah juga telah pun dapat diterapkan tentang KPPB. Capacity Pedagogy Pembelajaran Bermakna. Jadi capacity pedagogy. Pedagogy sesuatu yang sangat penting untuk dikuasai. Dikuasai bukan saja skill tetapi dia berserta dengan jiwa dia. Dan jiwa dia tu dia akan keluar apabila dia faham tentang diri dia dululah. Apa yang dia rasa macam dia memang dominan, kemahiran apa yang dominan pada dia yang dia boleh sampaikan dengan cara yang terbaik. Jadi kita ada banyak pedagogi yang menguji tentang inisiatif dia, menguji tentang cara dia berfikir, mengorganisasi masalah dan sebagainya, menyelesaikan masalah. Dan akhirnya dia menghasilkan satu pedagogi yang dianggap bermakna, tepat dan juga boleh membantu mencongkel potensi. Jadi kalau saya boleh rumuskan sedikit tentang apa yang saya nak kaitkan dengan latihan tadi, dari masa ke semasa di kampus latihan guru oleh kerana pendidikan adalah dinamik.
dia sentiasa akan ada elemen-elemen baru. Jadi KPBB ni salah satu daripada kaedah bagaimana dia melihat sesuatu itu dalam konteks yang holistik. Ya? Maksudnya dia boleh integratekan elemen-elemen itu dalam suatu masa dan kita meraihkan kepelbagaian, tetapi kita boleh melihat persamaan itu. Jadi itu antara elemen-elemen yang pelajar perlu rintis dalam pemikiran dan akhirnya dia boleh menerbitkan satu bentuk kefahaman, karakter dan juga pengalaman pengajaran, pengalaman pembelajaran yang dianggap bermakna sesuai dengan hasrat debat itulah. Okey, itu saja, saya serahkan balik pada Ustazah. Terima kasih. Betul, terima kasih Dr. Sam atas kupasan. Itu janji APG untuk membekalkan kepada guru-guru sejarah yang hebat-hebat yang bakal di-graduatekan nanti insya-Allah kan di pasaran guru. Okey, jadi untuk yang pusingan yang kedua ni, apabila kita nak kaitkan adanya seorang guru boleh menjiwai pendidikan sejarah, okey, tapi bagaimana pula? Kita nak tahu bagaimanakah ataupun mengapakah kebat itu sangat penting dalam pendidikan sejarah itu sendiri. Jadi kita tanya ni pakar sejarah kita ni, pengerusi punya sejarah Persatuan Guru Sejarah Malaysia kita. Okey, mungkin dia ada di sebalik di sana tu ada jawapan yang tersembunyi. Okey, dipersilakan Cikgu Bahtiar. Okey, terima kasih Ustazah. Dr. Sam. Kenapa kebat penting dalam sejarah? Kenapa kebat penting? Dahlah sejarah susah. Boleh kebat lagi. Baca katalah kan. Sejarah susah. Kenapa nak masuk kebat lagi? Okey. Kalau tak ada kebat, tak ada sejarah. Ini statement saya lah. Kalau tak ada kebat, tak ada sejarah. Kenapa? Kerana kebat itu adalah sebahagian daripada sejarah. Saya akan jelaskan nanti. Kebat adalah sebahagian daripada sejarah. Kalau kita umpamakan bahawa fakta-fakta, tarikh, masa, tempat dan sebagainya itu adalah jasad, kebat itu adalah rohnya. Rohnya. Kalau kita belajar sejarah, hanya tahu nama orang, tempat, peristiwa dan sebagainya, benda-benda yang bersifat fakta, dia umpamanya kita berhadapan dengan jasad yang mati. Sebab tu orang kata sejarah tu mati. Sejarah tu membosankan. Kerana tak ada rohnya. Tiada rohnya. Jadi kalau kita lihat berbalik kepada saya ingin menyentuh pentafsiran tentang sejarah. Sejarah adalah dialog yang berterusan masa kini dan masa lalu. Sejarah tu hidup. Sejarawan sentiasa mencari motif-motif baru, fakta-fakta baru. Bila ada penemuan baru, akan ada pentafsiran baru. Akan ada pentafsiran baru. Dan sebenarnya dalam sejarah, Ustazah dan hadirin penonton kita punya program ni, sejarah sebenarnya menjawab 6 soalan. Dalam sejarah, sebenarnya pelajar hanya perlu mencari 6 soalan sahaja. Apa, kenapa, siapa, di mana, apa, siapa, di mana, bila. Ini fakta. Ini fakta. Kenapa dan bagaimana. Kenapa dan bagaimanalah itulah kebat. Kenapa ya? Kan? Bagaimana ia berlaku, bagaimana prosesnya. Apa mungkin tanya dulu kenapa nak jadi cikgu sejarah? Macam tu. Jawab menjiwai. Baru dia nak jadi bagaimana nak jadi guru sejarah yang baik. Itu lebih penting kan. Jadi sejarah sebenarnya menjawab 6 soalan. 6 soalan. Apa, kenapa, bila, di mana, kenapa dan bagaimana. Sebab tu Ustazah, lebih kurang berapa belas tahun yang lepas, apabila mulalah disebut tentang, dulu disebut KBKK kan, mula kan. Kita di peringkat sekolah
Kita ni pekat-pekat bawah-bawah ni digunakan dengan KBKK, dengan hebat dan sebagainya kan. Saya mengutarakan pendapat bahawa sejarah tidak perlu kebat. Sejarah tidak memerlukan kebat kerana sifat sejarah itu sudah kebat. Saya ambil contoh lah. Saya ambil contoh Ustazah. Dan hadirin sekalian hadirin pula, penonton sekalian. Okey. Macam kita dapat kad jemputan. Kita dapat kad jemputan. Jadi ada orang beri salam, anak saya pergi ambil, saya akan tanya, apa tu ni Adib? Kad jemputan bah. Kad jemputan kahwin. Apa tu? Jemputan kahwin. Siapa yang jemput? Oh, Cikgu Batiar contohnya lah. Cikgu Sam, Dr. Sam jemput. Siapa? Bila dia buat majlis? Bila? Oh, dia buat majlis nanti cuti. 27 hari bulan 5. Cuti sekolah. Sabtu yang pertama. Cuti sekolah nanti. 27 hari bulan 5. Kat mana dia buat? Tapi biasanya sekarang ni kita tak tanya kat mana. Kita bayangkan rumah dia. Oh, rumah dia kat sini. Kita pergi rumah dia, kisahnya dia buat kat Dewan. Kan? Okey. Di mana? Kat Dewan. Okey kan? Dia buat kat homestay. Homestay Cikgu Batiar dia buat. Kan? Jadi kita akan tanya 4 fakta ni. Kan? Orang tak akan tanya kenapa Cikgu Batiar buat majlis jemputan? Orang tak tanya, orang takkan persoalkan. Kenapa pula anak dia yang nombor 2 ni kahwin dulu, anak dia yang tua tak kahwin? Orang tak persoalkan. Orang tak akan tanya bagaimana proses tu nak dibuat, siapa cateringnya, siapa mak andam dia, kenapa? Orang tak tanya. Orang akan tanya 4 fakta yang asal. Tapi sejarah, kalau hanya 4 fakta ni, cukup. Tetapi kita tidak akan memahami. Kita tak akan memahami. Memahami itu yang dikatakan menjiwai. Sebab tu, para jemputan sedap aja makan. Kan? Yang sakit kepala ni siapa? Tuan rumah. Pasal tuan rumah dia menjawab kenapa dan bagaimana. Kenapa dia? Pasal dia yang tuan rumah, dia yang menjiwai. Jadi itulah sejarah. Itulah sejarah. Bahawa sejarah dengan kebat ni memang tidak boleh dipisahkan. Kerana itulah sifat sejarah. Dan kalau kita lihat, saya kongsikan sedikit, saya tidak tunjukkan slide tetapi saya nak bacakan sedikit. Matlamat pendidikan sejarah. Matlamat pendidikan sejarah. Bermatlamat memberikan kefahaman mengenai masyarakat, negara Malaysia dan dunia. Usaha ini dapat memupuk dan memperkukuhkan identiti diri serta semangat setia negara sebagai warga negara Malaysia yang arif dan peka sejarah. KSSM sejarah juga dapat mewujudkan semangat perpaduan, perasaan kekitaan, kesedaran kebangsaan, memperkukuhkan perasaan cinta akan negara. Matlamatnya sangat besar, sangat hebat. Dan semuanya itu adalah sifat individu pelajar. Dan sifat ini takkan dengan tahu darurat tahun 1948, tahu Persekutuan Tanah Melayu 48, tahu siapa ahli-ahli sistem ahli, tahu siapa yang Suruhanjaya Red, dengan tahu tokoh-tokoh tersebut, hanya butiran-butiran yang 4 yang asas tu boleh menjiwai? No, tidak. Itu sebagai menjadi hafalan lah. Dia akan menjadi hafalan. Dan dia akan datang menjiwai, datang kebatnya apabila kita memberikan kenapa dan bagaimana. Dan kenapa dan bagaimana inilah yang kita tarifkan sebagai kebat. Jadi dia bukan jadi mungkin ada, ini pandangan peribadi saya, minta maaf saya tidak menyentuh mana-mana pihak. Sebab tu di peringkat awal pengenalan kebat dalam sejarah akan keluar soalan-soalan umum yang seolah-olah orang kata ini soalan sejarah, soalan karangan BM ke ni, ke soalan sejarah ni. Kerana orang nak adakan kebat dalam sejarah. Bagi saya ini satu kesilapan songsangan. Tak maaf lah, ini pendapat peribadi saya. Pendapat peribadi saya.
Kerana dalam sejarah itulah kebat dan mengandungi kebat. Sebab tu saya bertegas, sejarah tidak memerlukan kebat. Kerana sejarah itu sememangnya kebat. Sejarah itu terwujud, terbina kerana kebat. Okay? Tapi saya ingat itu peringkat awal. Tetapi dalam saya melihat 10 tahun terakhir ini, semakin mantap dan alhamdulillah sekarang saya ingat terbaiklah. Terbaik. Jadi saya rasa saya berhenti di situ dahulu. Nanti kita bergerak kepada Dr. Sam. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Bahtiar atas kupasan yang sangat menarik tadi. Bagaimana nak menjiwai terutamanya guru-guru sejarah dan bakal-bakal guru. Ya, sebenarnya bukan untuk sejarah saja. Semua mata pelajaran ni memang boleh. Sebab apa-apa yang dibekalkan untuk IPG, bekalkan untuk jadikan latihan kepada guru-guru, semua guru kena menjiwai dia punya pengkhususan kepakaran yang dipilih. Okey, jadi kita sambung pula. Oleh kerana dalam menjiwai pendidikan sejarah melalui kebat ni banyak cabarannya, Doktor. Jadi kita nak dengar kupasan bagaimanakah bagaimana cara untuk menangani cabaran semasa dalam mengaplikasikan kebat terutama dalam bilik darjah kita. Mungkin boleh menjadi panduan kepada kami yang menjadi guru atau bakal-bakal guru nanti. Dipersilakan Doktor. Terima kasih Ustazah. Seronok dengan cerita kenduri kahwin tadi. Baiklah. Okey. Untuk menjawab soalan ini, berkongsi maklumat ini, bagaimana cara menangani cabaran semasa dalam mengaplikasikan kebat dalam bilik darjah. Jadi pertama, secara realitinya kita faham bahawa pendidikan memang cabarannya sangat besar. Kerana kita nak memanusiakan manusia. Daripada sejak dia lahir, dah ada pendidikan. Malahan pendidikan berlaku, dalam kandungan pun ada juga pendidikan. Apatah lagi apabila dah didedahkan dengan dunia persekitaran yang sangat mencabar. Tetapi kita percaya cabaran-cabaran ini walaupun begitu kompleksnya, kita ada kekuatan yang Allah kurniakan. Kerana manusia sebaik kejadian ada otak, ada minda yang memang digunakan untuk memproses maklumat itu. Dan kita dalam satu kajian itu sebenarnya kita hanya menggunakan 10% saja, Cikgu Bahtiar, 10% saja otak kita ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana orang boleh mencipta, orang boleh berfikir sesuatu di luar daripada yang kita fikir, jadi dia menjana. Menjana itu. Baik, sekarang ini rasanya kalau Ustazah pernah dengar ada satu namanya ChatGPT. ChatGPT. It's very powerful tools yang digunakan. Walaupun di sana sini kita lihat tentang bagaimana dia orang yang menghasilkan itu sebenarnya dia sudah pun mengambil kira pelbagai faktor, bagaimana dia nak membaca cara orang berfikir dan bagaimana orang menganalisis data, dan akhirnya dia gunakan benda itu untuk menghasilkan satu perisian yang kalau kita type dan dia akan beri, kalau macam biasa kita mungkin boleh dapat dalam satu bentuk kertas paper full kan. Yang ini dia akan respon kita secara langsung. Type saja. Type saja misalnya apa-apa saja berkaitan dengan konsep, dia akan keluar, dan kalau tak jelas kita tambahkan sedikit dan dia macam orang typing itu dia keluar. Jadi kita lihat bagaimana sebahagian daripada cabaran ini yang sebenarnya teknologi memang akan memudahkan. Tetapi kalau kita lihat di sebalik orang yang menghasilkan teknologi ini, dia menggunakan semua kekuatan otak minda dia. Okey, jadi yang pertama kalau nak menangani cabaran, pertama tentunya situasi semasa ini bila nak mendidik manusia, tentunya manusia yang akan mendidik itu perlu lengkap pakej dia. Jadi itulah kalau dalam konteks menghasilkan seorang guru, tentunya dia mengambil kira tentang
sebab dia adalah latihan profesional. Diberikan satu tempoh, dinilai, dilatih, didedahkan, kena reflect tentang kekuatan, mengenal diri dahulu, dan akhirnya barulah dia boleh masuk dalam pasaran kerja dia. Jadi kalau dalam konteks ini tentunya cara menangani yang pertama sekali, apa-apa sahaja kerjaya profession, yang profession tentunya dia ada skill dia, kemahiran. Dan kemahiran itu tentunya kalau dalam guru adalah pedagogi. Dan dia boleh mengkaji, boleh belajar dengan sangat mudah sekarang ini. Di IPG dilatih secara intensif. Apabila luar lagi, dia akan ada latihan lagi bersama guru. Bertemu dengan cikgu Bahtia. Maksudnya rakan pembelajaran kita sangat ramai di luar. Jadi di situ letaknya salah satu daripada elemen yang lebih penting adalah tentang karakter dia lah. Okey, tetapi saya nak mengaitkan di sini adalah tentang pedagogi. Sebab antara elemen yang sangat penting bila memerangi cabaran, senjata yang kita ada apa? Adalah pedagogi. Baik, bila bercakap dengan pendidikan, ada guru, ada murid dan juga ada kurikulum. Murid itu yang akan kita jana. Bahannya ada, kurikulum, kandungan itu. Bagaimana guru nak mencernakan, memudahcarakan, di situ elemen pedagogi. Jadi kalau kita lihat macam Cikgu Bahtia, adalah orang-orang yang boleh melihat bagaimana pedagogi yang terbaik sesuai dengan aras pelajar itu sendiri, sesuai dengan domain dia dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di mana-mana YouTube, di mana-mana media sosial, ada ramai guru secara dia bermotivate, berinspirasi untuk bersama-sama menghasilkan kaedah-kaedah pembelajaran yang terbaik. Dan saya sendiri pun melihat tentang pencapaian dan juga sumbangan Cikgu Bahtia, bagaimana dia meneroka tentang potensi guru sendiri, meneroka potensi sejarah itu sendiri. Jadi di situ adalah elemen-elemen yang dikaitkan dengan kebat. Kita sendiri kena duduk, kena sedar apa yang kita buat dan akhirnya bagaimana kita boleh memahami pendekatan yang terbaik. Baik, jadi saya berjumpa dengan ramai juga guru, SIC Plus dan sebagainya yang berkongsi ada macam-macam kaedah. Ada choice box misalnya, macam-macam ada berkaitan dengan best practices lah, menggunakan lukisan lah, menggunakan slide lah, ada game, ada macam-macam aktiviti. Dan tak ada satu kaedah yang dianggap suit kepada semua. The most important pada saya, cara menangani cabaran ini adalah guru kena faham bahawa masa yang paling kritikal pada guru adalah setengah jam semasa pengajaran itu. Bila berada dalam bilik darjah itu adalah masa yang sangat kritikal sebab dia akan mengadunkan semua pengetahuan dia, kemahiran dia, nilai dia, pedagogi dia itu supaya dia boleh menyampaikan dengan cara yang sangat terbaik. Jadi bila kita lihat begitu, ada banyak kaedah yang boleh digunakan. Macam Cikgu Bahtiar nyatakan tadi, sejarah itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang memang dah ada kebat dia. Kalau dalam diri kita, sejarah paling besar yang kita cipta apabila kita lahir, kan? Ustazah, bila kita lahir itulah sejarah yang antara sejarah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan dia mencipta sejarah dari hari ke hari. Jadi sejarah itu ada dalam diri. Kahwin satu lagi. Wah, bestnya. Dapat anak lagi. Itu sejarah-sejarah yang sangat besar. Bila kita boleh menghargai benda-benda sejarah ini ada tentang hal-hal kebaikan yang boleh membawa kebaikan kepada kehidupan manusia. Walaupun dalam satu sisi lagi kita lihat orang bertaksir sejarah itu macam-macam. Tapi kalau kita balik kepada sejarah diri kita sendiri, the beauty about the history itulah. Okey. Jadi mungkin salah satu daripada cabaran sekarang ini adalah dalam bilik darjah sometimes ada berbeza dengan realiti di luar. Di sini letaknya bagaimana guru perlu membawa situasi yang di luar itu ke dalam bilik darjah dengan cara yang kreatif supaya pelajar dapat tahu bahawa
apa yang di luar itu adalah realitinya bila dia keluar ke kelas, tetapi dia dapat menghubungkan benda itu dalam bilik darjah. Contohnya misalnya, jarang kita boleh di sekolah misalnya kita nak mengaitkan tentang belanjawan kan, belanjawan, bajet, mungkin kita boleh ambil sebahagian sajalah tentang bajet itu. Dan selepas itu kita melihat bahawa sejarah itu dia adalah tentang bagaimana orang boleh melihat tentang elemen-elemen penting dalam kehidupan itu, yang sebenarnya macam bajet itu dia ada kaitan dengan kehidupan kita, dan biasanya kita melihat bila bajet tu kita tunggu yang akhir sekali kan. Tunggu bonus kan. Jadi itu pada orang dewasa, tapi bagaimana guru boleh melihat itu dengan kaitan dia dengan anak murid kita. Jadi di situ mungkin kita boleh melihat tentang bagaimana landscape ekonomi dikaitkan dengan ekonomi pada zaman-zaman dahulu yang berubah berdasarkan pada respon masyarakat, inisiatif kerajaan dan sebagainya. Okey, juga tentang sesuatu yang mungkin pada kita agak biasa sekarang tentang fenomena tentang Grab makanan dan sebagainya. Itu semua adalah sesuatu yang berlaku di luar, tetapi dalam elemen sejarah kita ada. Kita ada nak mengaitkan dia dengan pengetahuan sedia ada. Jadi untuk menutup perbincangan ini yang berkaitan dengan cabaran itu, jadi guru kena faham bahawa bila cabaran ini biasanya dia akan dikaitkan dengan satu kaedah. Kita nak memahami tentang grow itu. Grow itu salah satu daripada kaedah bagaimana coaching. Coaching itu dalam diri kita pun ada juga. Coaching diri kita. Maksudnya kalau yang grow itu, G itu sebenarnya ada tentang goal, matlamat. Jadi guru bila mengajar dia ada matlamat dia. Tapi dalam matlamat kita mengaitkan dia dengan reality. Matlamat tadi katakan dengan objektif dia. Lepas tu dia nak capai objektif tu mestilah dengan pedagogi. Tetapi what actually the reality dalam kelas? R tu reality. Dalam kelas itu ada kepelbagaian murid. Lepas tu konten sejarah itu sendiri dalam buku teks. Saya sering nyatakan pada pelatih-pelatih saya, buku teks itu kalau dibaca, pelajar sometimes dia seronok tengok ilustrasi dia. Cantik. Tapi kandungan itu kadang-kadang gurulah yang perlu memudah carakan. Nak menyampaikan, nak mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada dan pengalaman pelajar. Di situ letaknya. Di situ barulah kita ada is an option. Option itu adalah apa pilihan-pilihan teknik yang paling baik pada ketika itu. Dan lepas tu barulah kita proceed lah. Kita will grow. Jadi benda-benda ini adalah bila berkaitan dengan kebat dan sebagainya, guru kena duduk memahami tentang murid, tentang konten, dan akhirnya memahami juga tentang diri kita. Sebab tu ada refleksi. Di situ katakan kebat ada dalam diri kita kan. Of course sejarah, sesuatu yang dikaitkan dengan pemikiran. Apatah lagi nanti kalau Cikgu Bahtian bercerita nanti tentang bagaimana ada elemen pentaksir, kita tafsirkan, interpret. Ada bias, sampai orang kata sejarah ni ditulis oleh mereka yang menang juga sampai sejarah yang ditulis oleh penjajah kita ni. Sebab di IPG pelajar akan didedahkan pembelajaran sejarah ini dalam konteks contents dan juga pedagogi. Jadi dia dikaitkan dengan sejarah awal sehinggalah kepada sejarah masa kini. Ada satu citra sejarah yang panjang. Di situ ada elemen-elemen yang jadikan kita perlu revise dari segi sumber-sumber sejarah yang ditulis oleh kolonial dan sebagainya. Bias dan sebagainya itu semua adalah benda-benda yang pelajar kena sedar. Jadi pemikiran kebat juga selain daripada pedagogi, dia juga dikaitkan dengan kebolehan kita hendak mentafsir berdasarkan kepada jati diri dan sebagainya kalau dikaitkan dengan negara bangsa. Okey, sampai situ dulu Norris, terima kasih.
Okey, terima kasih doktor atas kupasan tentang cabaran-cabaran iaitu cabaran kita untuk mengaplikasikan kebat dalam bilik darjah. Jadi kesediaan guru untuk bersama dengan pelajar untuk menjiwai sejarah itu sangat penting supaya sampai maksud yang nak disampaikan oleh hasrat oleh Kementerian Pendidikan kita. Jadi untuk pusingan seterusnya ini lebih kepada pemikiran sejarah. Pemikiran sejarah kemahiran Ada satu kemahiran dalam pemikiran sejarah itu. Jadi dalam mata pelajaran sejarah itu ada dah. Dia punya kemahiran pemikiran sejarah. Jadi untuk perkongsian seterusnya boleh Cikgu Bahtiar kupaskan ataupun terangkan apakah kaitannya dengan kebat itu sendiri. Okey, silakan Cikgu Bahtiar. Okey, terima kasih kepada pengacara. Okey, di sini saya cuba kupaskan tentang kemahiran pemikiran sejarah. Biasa dalam orang-orang sejarah akan sebut KPS. KPS. Okey, setiap sesuatu tu mesti ada identiti. Ada identiti. Orang kata kita rakyat Malaysia ni, orang Sabah macam mana, ada dia punya ciri-ciri dia, ada identiti dia. Orang Sarawak macam mana, orang Kelantan bagaimana, Johor dan sebagainya. Orang Jawa macam mana, kan? Orang Jawa, orang Bugis macam mana. Kebetulan kami panel ni dan Pak Acara ni moderator Jawa kan. Orang Jawa ni orang Jawa ni identitinya ni dia kuat rewang lah, dia kuat rewang. Dia punya kerjasamanya tu kuat. Dia punya Saya Jawa Cik Bahtiar. dia punya ngototnya tu kuat kan. Jadi itu antara ciri-cirinya lah. Sebab tu kalau orang Jawa ni kalau kat Johor ke mana, dia kerjanya buka kebun je. Dia buka kebun. Nebang hutan buka kebun. Jadi dia kuat kerja lah. Itu dia katakan identiti. Orang Johor rajin-rajin sebabnya. Okey, jadi dalam sejarah mesti ada identiti sejarah tu sendiri. Realitinya di sekolah, ialah kita ada constraint bagai-bagai lah sebagai pentadbir. Kadang-kadang guru sejarah tak cukup. Guru sejarah tak cukup. Jadi dia akan ambil mana-mana guru untuk mengajar sejarah. Biasanya guru yang kemanusiaan lah, kemanusiaan. Jadi dia anggap sejarah ni subjek yang boleh diajar oleh sesiapa. Mungkin di situ, mungkin ya, tapi bagi saya ada banyak prasyarat bagi kita mengajar sejarah. Guru yang baik tidak semestinya boleh menjadi guru sejarah yang baik. Kenapa cikgu baca? Dia mengajar bagus, begitu begini. Okey, kerana untuk mengajar sejarah yang baik, seorang guru itu mesti harus menjadi guru sejarah yang baik. Guru sejarah yang baik ni macam mana? Dia kena tahu sifat-sifat sejarah. Sifat-sifat sejarah. Macam ajar agama kan Ustazah? Mesti ada dia punya nas dia mesti dia punya sandarannya apa, hukumnya apa, kan? Ada bahagian tamadun sirah tu bagus. Memang betul-betul lah tamadun Islam tu memang sangat membantu untuk menguasai pengajaran sejarah sebenarnya. Okey, jadi dalam mata pelajaran sejarah dia ada sifat dia. Bermaksud kalau seorang guru ambil buku teks dan mengajar daripada A sampai Z, muka surat 1 sampai muka surat yang terakhir based on buku teks, tidak semestinya bermaksud dia telah mengajar sejarah dengan baik. Kerana ada kemahiran pemikiran sejarah yang perlu diterapkan dan dia adalah bersifat, itu yang dikatakan tadi, kebat. Dia bersifat dalaman yang harus dicongkil daripada pemikiran dan rasa pelajar, emosi pelajar. Okey, secara umumnya ada 5 kemahiran pemikiran sejarah. Pertama, memahami kronologi. Memahami kronologi. Bila dulu, bila habis. Daripada mula bersalin, contohnya bekerja, bertunang, nikah, dapat anak, sampailah dia melati. Ikut kronologi. Kalau tak ikut kronologi, itu yang rosak. Beranak dulu, baru nikah. Sebalik lah. Contohnya kan.
Okey, jadi umpamanya di sini dalam sejarah sebab itu tajuk-tajuk dalam buku teks disusun mengikut kronologi. Mengikut kronologi. Dibagikan mengikut kronologi. Walaupun adalah sedikit sebanyak di sana sini yang dia melangkaui lah. Tapi memang tu tidak dapat dielakkan. Pasal tajuk tu kita belajar mengikut tajuk usus lah. Contoh bila kita belajar tentang komunis, kita belajar daripada mula darurat sampailah tamat darurat dan juga perkara-perkara yang mengikut selepasnya yang berkaitan dengan komunis. Dia memang agak akan melanggar peristiwa-peristiwa lain dari segi urutan masa. Tetapi at the end, di akhir pembelajaran secara keseluruhannya, pelajar mesti tahu menyusun kronologi peristiwa dalam sesuatu tajuk ataupun secara keseluruhan. Jadi kalau pelajar tidak boleh menguasai kronologi dan guru tidak menekankan aspek kronologi, bermaksud pembelajaran sejarah tidak akan selesai. Mana dulu, mana kemudian budak kelang kabut. Sistem ahli dulu ke, Persekutuan Tanah Melayu 48 dulu ke, darurat dulu ke, rundingan baling dulu ke, rombongan ke London dulu ke. Bila dia lain-lain tajuk, bila pelajar gagal menyusun, di lain-lain tajuk, gagal menyusun secara kronologi, bermaksud di situ sejarah tidak akan dapat dikuasai dengan baik. So pertama, kemahirannya adalah kronologi. Dan saya lihat di sini perlu ditekankanlah. Jadi bila faham kronologi, bahawa dia buat ni pasal benda ni. Kan? Benda ni berlaku pasal lepas ni dia nak buat benda macam ni. Jadi pelajar akan nampak. Di situ lahirnya hebat. Peristiwa tidak berlaku secara sendiri. Dia saling kait mengait. Saling kait mengait ni lah kita yang mengaitkannya. Sejarah tak ajar kita dalam buku teks tidak. Akan nyatakan dalam DSKP tidak menyatakan ini kaitannya dengan ni. Pasal itu motif. Itu motif. Tetapi hebat ni lah yang akan menjelaskan pada kita perkaitan antara satu dengan lain berdasarkan kemahiran kronologi. Yang kedua, menerokai bukti. Sejarah ni bukan cakap-cakap kosong ya. Kalau cakap-cakap kosong macam kita ni lah kan. Orang dekat warung, orang kata loya bu. Kan. Sekarang bila cakap politik, semua orang nak bercakap politik. Apa bukti? Kan. Jadi kita nakkan bukti. Jadi ini yang dikatakan meneroka bukti. Jadi bukti ni pun banyak kategori. Banyak level bukti. Kan. Daripada situlah kenapa bukti ni lebih kuat, kenapa bukti ni tidak diambil, kenapa bukti ini diketepikan. Itu yang dikatakan hebat. Pemilihan bukti. Sebab saya menyentuh pendapat ujahan Dr. Sam tadi, ulasan dia. Orang Barat melihat Tok Janggut tu khianat. Kita melihat sebagai pejuang. Kan? Kita melihat Mak Kilau positif, baik, wira. Barat melihat Mak Kilau musuh dia. Kenapa? Masing-masing mempunyai sudut pandangan yang berbeza. Orang demokrasi melihat komunis tak bagus. Kan? Siapa nak amalkan komunis ditangkap. Di negara komunis, siapa yang nak mengamalkan demokrasi ditangkap. Ditangkap. Jadi itu perspektif. Itu yang dikatakan perspektif. Perspektif inilah yang akan menentukan pemilihan sumber. Kan? Pemilihan fakta. Sebab tu dalam sejarah dia ada konsep objektif. Sejarah ni tak boleh bias. Kan? Jadi kita, bila disebut Malaysia centric, sudut pandangan Malaysia, kan? Itu secara jelas, itu sudah bias. Kita tak melihat sudut Malaysia. Kita marah Barat melihat sudut Barat. Orang melihat sudut demokrasi. Orang komunis. Dia kata demokrasi salah. Orang demokrasi kata komunis salah, orang komunis kata demokrasi salah. Okey, jadi meneroka bukti. Kemudian dia ada kemahiran membuat interpretasi, membuat tafsiran. Inilah hebat yang sebenar, membuat tafsiran. Komunis ni kejam. Kejam tu pengadilan moral yang telah ada nilai-nilai dia. Kalau kejam tu tak ada yang positif lah. Tak ada yang positif, kejam. Kau ni zalim, kau ni zalim. Kau ni degil kan? Kan? Jadi kita tidak boleh, maksudnya itu dah ada
membuat interpretasi, membuat tafsiran. Tafsiran ni kadang-kadang berdasarkan sumber, berdasarkan perspektif. Sebab tu dalam sejarah kita kena tafsiran sebagai warga negara Malaysia. Isu perpaduan adalah berbeza tentang tafsiran saja. Kaum A melihat daripada perspektif A, kepentingan A. Orang B melihat daripada perspektif B, kepentingan B. Tapi sepatutnya kita melihat daripada kepentingan negara, kepentingan nasional. Okey, itu yang dikatakan interpretasi. Jadi guru sejarah mesti membimbing pelajar dia membuat interpretasi. Dan dalam membuat interpretasi, dia ada lagi satu komen, iaitu rasionalisasi. Cikgu, anak cikgu dia ni, kita bunuh je cikgu. Budak je. Okey, jadi, kenapa awak nak kata dia patut dibunuh? Apa rasional dia? Adakah betul-betul dia bersalah? Apa agak-agak yang berada di minda dia, di fikiran dia? Kenapa dia buat begitu? Apa pilihan yang lain yang ada? Kalau kita bunuh dia, apa pula yang berlaku? Ini pelajar kita ni akalnya pendek, budaknya akalnya pendek, kurang pertimbangan, kurang maklumat. Jadi ini yang penting dalam membuat interpretasi, perlu ada rasionalisasi, kena rasional. Jadi peranan guru rasionalkan pelajar. Sebab tu dalam kebat, sebab tu orang kata dalam kebat tak ada betul salah. Yes, betul. Tak ada betul salah. Tapi kita kena membimbing pelajar kita secara rasional. Bagaimana nak meningkatkan ekonomi? Cikgu, kita tanam ganja je cikgu. Kita tanam ketum je. Kita dah cikgu. Ada negara tu maju kena dengan dah. Kita kena rasional. Dari segi ekonominya mungkin dia. Tapi kita kena rasionalkan. Itu. Jadi dalam sejarah ini peranan guru sejarah. Sejarah ni bukan untuk mengapi-apikan lagi. Sebab ada orang menggunakan sejarah untuk mengapikan. Dulu atuk dia ni, buat ni. Memang cucu dia ni serupa lah 25 dengan atuk dia. Itu yang dikatakan tidak rasional. Kan? Jadi peranan guru merasionalkan. Dan yang terakhir, imajinasi. Sejarah ni benda dah lalu, benda dah berlaku. Kadang-kadang memang ada peristiwa penting yang ada rakaman video, rakaman rakaman gambar dan sebagainya. Tapi yang tak ada, yang dah terlepas, yang pada masa. Jadi ini yang dikatakan imajinasi. Nak membuat interpretasi mesti mengimajinasi. Kekejaman Jepun. Orang dibunuh begitu, gini. Kekejaman bintang 3. Dia mengimajinasi. Bila dia mengimajinasi, jangan pula nanti dia menimbulkan kemarahan dia pula. Waktu aku dibunuh oleh kaum ini, aku nak balas dendam. Itu dah jadi salah. Peranan guru pula merasionalisasi. Imajinasi yang tak terbimbing, bahaya. Kan? Tidak terbimbing, itu bahaya. Imajinasi ni juga, cuba awak bayangkan. Istilah dia masuk dalam kasut lah kan. Masuk dalam kasut. Cuba awak bayangkan masyarakat pada zaman Melaka. Cuba awak gambarkan istana Melaka. Jadi sejarah ni boleh melukis. Awak gambarkan peristiwa pembunuhan J.W. Gubers. Dia boleh berlakon balik. Kan? Dia boleh main peranan. Jadi bila dia dah menjiwai, dia boleh melakonkan balik. Dia membuat imajinasi. Dia boleh cipta dialog-dialog sendiri. Bila dia faham peristiwa tu. Ini yang akan jadikan sejarah itu menarik. Kan? Tapi kalau cuba awak bayangkan, cikgu pun ngajar pun monoton je, budak pun bela. Bayangkan cikgu loading, cikgu tak nampak apa-apa, loading kan. Jadi guru yang kan, cuba kita lihat mak-mak kita dulu bila dia bercerita hantu kan, kita pun takut bila nak tidur dulu kan. Pasal kita mengimajinasikan hantu galah lah, hantu kopek lah, hantu apalah semua kan. Pasal kita membayangkan bagaimana mak kita pandai bercerita. Jadi bagaimana guru ni boleh menyampaikan dan apa juga keadaan agar pelajar dia boleh sampai kata orang tu, benda tu datang ke dalam kelas, benda tu datang di depan mata dia. Jadi inilah 5 kemahiran yang mesti ada dalam PDP sejarah. So nak ajar sejarah ni bukan suatu yang mudah, tapi bukan satu yang sukar juga. Dan saya penuh yakin universiti, IPG khususnya Dr. Sam dan rakan-rakan dapat melahirkan guru-guru sejarah yang baik. Terima kasih. Salah.
Itu dia tadi. 5 yang disebutkan oleh Cikgu Bakhtiar. Memang banyak input yang kita dapat hari ini. Bukan saja kepada bakal-bakal guru, tapi yang dah jadi guru tu untuk memperbaiki kualiti pengajaran dalam kelas masing-masing. Menyampaikan ilmu tu sangat penting. Terima kasih Cikgu Bakhtiar atas perkongsian yang sangat menarik tadi. Jadi kita terus kepada pembinaan karakter pula. Bagaimanakah kita nak penjelasan daripada Dr. Sam kaitan kebat dalam pembinaan karakter bangsa yang mestilah seiring dengan slogan Malaysia Madani hari ini. Ini sangat penting dan sangat realistik lah dengan hari ini punya isu semasa. Okey, kita persilakan Dr. Sam untuk kupasannya. Terima kasih Ustazah Doris. Cikgu Bakhtiar cerita pasal apa mak-mak kita yang bercerita dulu Kalau cerita bukan tengah hari, malam-malam, masa tu lampu pun macam tak ada kan. Malam-malam sikit. Memang takut betul lah tu nanti tu. Dia boleh tahu mak-mak kita tu situasi macam mana, intonasi dia macam mana kan. Jadi itulah. Jadi takut tu nak tidur seorang tak? Nak tidur seorang guru sejarah kita kan. Dia yang mengajar kita pergi bersama dia pergi ke kebun kan. Itu elemen-elemen yang nak melihat tentang sesuatu, nak menzahirkan sesuatu itu. Kalau nak dalam darjah macam itulah. Okey, jadi nak datangkan roh, nak menzahirkan dia dalam bentuk tindakan, cara berfikir, itu sesuatu usaha proses yang berterusan. So dalam pendidikan, sebab itu kita katakan sebagai kemenjadian, kemenjadian murid. Jadi dalam konteks pendidikan kita, memang kita dah jelas. Okey, doktor ada masalah talian pula hari ini. Tak apa, kita sementara kita menunggu doktor menjelaskan, datang semula kepada comeback kepada kita lah. Boleh kita bagi satu tips lah kepada guru-guru kita yang nak menguasai pedagogi kan, supaya dapat menjiwai apakah yang nak diajar supaya pelajar-pelajar pun turut menjiwai, begitu juga hasilnya nanti akan kepada kemenjadian murid tersebut. Ke macam mana Cikgu Bakhtiar? Okey, ini Ustazah dan rakan-rakan dan sekalian semua. Mungkin kita apa-apa pun PDP ni dalam proses yang berlaku dalam kelas, kita perlu berpusatkan pada murid kan, proses pengajaran. Namun begitu, jatuh bangunnya mata pelajaran sejarah ni adalah bergantung pada guru. Memang kalau kita ambil analogi lah tadi, terlanjur saya bercakap pasal mak-mak kita, Cikgu Sam, Dr. Sam juga bercakap perkara yang sama. Kita berjaya memang kerana mungkin usaha kita, pasal kita yang pergi sekolah. Tapi di belakang tabirnya tu adalah peranan mak kita, ibu bapa kita. Bagaimana mereka mendorong kita, mereka mempengaruhi kita. Jadi begitulah juga kita guru di sekolah. Guru di sekolah di mana guru ni lah yang berperanan mendorong pelajar. Jadi sangat penting bagi seorang guru tersebut untuk memastikan sebelum pelajar minat sejarah, pastikan dulu wajib untuk pelajar minat cikgu dulu. Oh, jadi kejelasan cikgu nak mendatangkan minat kepada murid. Bermaksud murid kena minat cikgu dulu. Baru dia akan minat mata pelajaran yang dia belajar. Kalau dia dah reject kita, siapa cikgu baca, sudahlah. Kan? Malah lah, bebel aja ke, garang aja kerjanya nak motak, nak mencubit je. Kan? Bosan nak. Pertama, pelajar mesti minat kat kita dulu. Okey? Minat mungkin ada berbagai cara lah. Cara. Mungkin dia minat ustazah, tudung biru, kasut biru, beg tangan biru, purple, semua purple. Kan? Dia suka cikgu ni dia buat lawak. Kan? Jadi bagi saya, peranan guru ni lah berkaitan dengan kebat ni dan sejarah ni dia nilai kan, bagaimana kita ni
mengeluarkan nilai yang sesuai dengan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, yang madani, yang akan Dr. Sam kupas nanti ni, yang bagaimana kita ni lah, pasal pelajar kita dia akan dengar cakap cikgu beban ni, dia dengar cakap mak bapak dia, kan? Jadi ini peranan guru bagi pasal kita nak Malaysia yang aman, Malaysia yang makmur, Malaysia yang sejahtera. Jadi Dr. Sam tadi terputus. Sambung Dr. Sam, teruskan. Ya, sorry. Tak tahu dia terputus begitu. Itulah perkongsian Maya ni atas talian ada cabaran. Okey, silakan Dr. Sam. Ya. Saya sampai mana tadi? Okey. Nak dikaitkan dengan madani dan juga pembentukan guru yang berjiwa pendidik. Ya, tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Cikgu Bahtiar tadi. Bagaimana murid kita, macam mana kita nak projectkan diri kita supaya murid itu suka dengan kita. Jadi dan step sebelum itu lagi, yang paling penting adalah guru itu sendiri kena memahami dan juga menyayangi murid itu sendiri dahulu. Dan disitulah letaknya kalau dalam madani itu ada sifat ihsan. Jadi guru kena faham bahawa bila murid pergi ke sekolah, sebenarnya dia nak belajar dan boleh dia ajar. Itu penting. Jadi dalam konteks madani ini sebenarnya dia nak mengangkat martabat insan. Dalam konteks ini sebenarnya adalah manusiawi, memanusiakan manusia. Jadi dalam konteks itu, sebab itu kita masukkan ada elemen nilai insaniah. Jadi dalam konteks latihan pendidikan di IPG memang kita terapkan selain daripada pengetahuan yang diperolehi oleh mereka sendiri dalam bilik darjah, lepas tu memahirkan mereka dengan semua skill. The most important adalah nilai yang terakhir, dan nilai itulah yang banyak diterapkan dalam pendidikan sejarah. Seperti yang dikatakan oleh Cikgu Bahtiar tadi, untuk mengasah pemikiran kemahiran sejarah itu, dia adalah hal-hal yang berkaitan dengan nilai. Bagaimana dia boleh berfikir secara rasional. Bagaimana dia boleh memberikan pertimbangan yang sesuai dengan konteks manusia, konteks negara dan sebagainya. Sedikit saya tertarik dengan apa yang Cikgu Bahtiar katakan tentang imajinasi. Nak membawa imajinasi itu dalam kelas. Kalau kita memahami definisi imajinasi itu adalah sesuatu yang tiada batas, tidak terbatas. Jadi di situ letaknya guru membimbing murid-murid kita untuk membuat imajinasi yang sesuai dengan konteks sejarah kita. Dan imajinasi ini boleh dibawa dalam banyak bentuk. Dalam bentuk fizikal, dia memperagakan sesuatu misalnya, ataupun dalam bentuk gambar, ataupun dalam bentuk simulasi dan sebagainya. Di situ letaknya bagaimana kita nak membawa sesuatu imajinasi itu yang berlaku jauh daripada sejarah pelajar itu sendiri. Jadi itu adalah kemahiran yang cuba diasah. Jadi maksudnya sejarah itu sesuatu yang dikaitkan dengan pemikiran, dikaitkan dengan nilai. So dalam konteks madani ini, sebab tujuan utamanya adalah untuk mengangkat martabat. Bila orang dah sampai kepada satu martabat, dia sebenarnya sudah pun ada ilmunya, ada kemahiran. Tapi yang nak dicambahkan di situ adalah tentang nilai keihsanan, insan itu sendiri. Ada elemen ihsan. Tentang dalam konteks Ustazah nak tanya, kalau dalam konteks ihsan itu kan ada kan, dalam konteks agama tu kita describe dia macam mana Ustazah? Betul, dia ada rukun-rukunnya pada ihsan. Rukun kan? Ya, ada rukunnya yang tertentu. Okay. Jadi begitulah jugalah dalam konteks pendidikan di IPG ini, kalau kita nak mengaitkan tentang guru dan juga madani ini, adalah tentang bagaimana dia sendiri kena memahami bahawa satu aspek yang menerbitkan motivasi dan inspirasi itu akhirnya datang daripada dia sendiri. Tapi mungkin ilham dari mana-mana lah. Tapi initiate itu adalah bergantung pada dia sendiri. Sebab kalau dalam satu kajian dikatakan sebagai kejayaan
manusia itu sebenarnya 80% itu adalah daripada karakter dia, daripada sikap dia. Nilai intelek itu hanya 10 and 50% sahaja. Sebab tu kalau kita melihat bagaimana orang yang gagal dalam perniagaan banyak kali dan akhirnya dia berjaya itu dia melalui semua proses itu. Melihat tentang nilai-nilai dalam diri dia, nilai-nilai luaran sebagainya. Jadi saya rasa sesuatu yang sangat dekat dengan aspirasi pendidikan apabila kita nak menjadikan murid, kemanjuran murid itu kan kalau kita lihat pada band yang paling tinggi sekali, dia boleh menjadi suri teladan, dia menjadi contoh, dia boleh ada bakat kepimpinan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, kalau dalam konteks pentadbiran tentang ada tata kelola dan sebagainya lah, tapi dalam konteks pendidikan kita dah ada sebenarnya track tentang nilai-nilai murni, tentang bagaimana aspirasi murid yang kita nak hasilkan. Selain berpengetahuan, tentunya dia ada nilai-nilai. Jadi di situlah letaknya dalam konteks latihan di IPG Campus dan sebagainya. Memang kalau misalnya kita pun pernah daripada IPG dulu, jadi semua elemen-elemen tu kita integratekan, kita gabungkan, kita sisipkan, kita terapkan dia dalam semua aspek. Jadi sekarang ni kalau kita lihat dalam konteks Madani ini, sebenarnya dalam konteks pekerjaan dan sebagainya, orang akan melihat tentang karakter kita. Bagaimana kita memahami, kita respon dan menyelesaikan masalah yang sesuai dengan situasi semasa. Jadi itulah kita hasratkan bertuah kita kerana kita berada dalam sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian dalam konteks sejarah, latar belakang etnik dan sebagainya. Di situlah letaknya menuntut anak-anak kita ini, guru-guru juga saling memahami, sebab dalam Madani ini ada elemen perpaduan. Malahan dalam konteks yang lebih jauh daripada itu lagi, asas kita kalau dalam falsafah pendidikan itu, akhirnya individu atau anak murid yang kita hasilkan itu, dia boleh memberi kesejahteraan pada diri, masyarakat, negara dan kepada perpaduan dalam konteks sebuah negara yang berbilang bangsa. Jadi itulah rasanya bertepatanlah Madani ini dengan hasrat yang sudah pun digalurkan dalam PBPM, pendidikan dan sebagainya. Jadi itulah yang boleh saya sumbangkan sedikit kaitan Madani dan juga tentang cabaran dan juga tentang murid dan juga guru. Okey, terima kasih. Ustazah, saya kembalikan terima kasih Dr. Sam atas kupasan tadi yang seolah-olah kita mengimbau kembali bagaimana kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, karangan Ibnu Khaldun lah yang banyak membincangkan tentang tak jadi bagaimana sejarawan itu berlaku dalam pembinaan sebuah negara bangsa. Dan masyarakat Madani, elemen perpaduan dalam Madani itu pun telah ada digariskan dalam kitab tersebut. Jadi sebenarnya semuanya adalah daripada unsur-unsur, elemen-elemen yang telah pun berlaku dan bagaimana kita nak mengaplikasikannya ataupun merealkannya secara realistik dalam masyarakat Madani hari ini. Jadi sedar tak sedar sekejap aja masa berlalu dalam perbincangan kita ni, dah sejam lebih dah. Okay, kita bagi peluang kepada kedua-dua panel hebat kita pada hari ini untuk membuat rumusan. Okey, kita persilakan dulu Cikgu Bakhtiar. Dipersilakan. Okey, secara rumusannya ada dua perkara yang saya nak sentuh. Pertamanya dalam sejarah sebenarnya mudah aja. Pelajar belajar mencari jawapan kepada 6 perkara. Guru mengajar berdasarkan 6 perkara. Apa, kenapa, siapa, di mana, bagaimana, kenapa. Jadi sebenarnya isi tentang sejarah Malaysia ke China ke revolusi Bangkok, apa saja tajuk, sebenarnya pelajar boleh belajar sendiri dengan mencari 6 jawapan.
Dan guru sebenarnya kadang-kadang pelajar akan kata tajuk ni senang lah, tajuk ni susah lah. Dan kita pun cikgu kata tajuk ni payah nak ajar lah. Tapi sebenarnya bila kita boleh ringkaskan, kita mudahkan, kita sebenarnya hanya mengajar 6 perkara saja. Okey, yang pertama. Kemudian yang kedua, KPS. Harap semua guru-guru sejarah dapat menekankan tentang KPS. Kerana KPS itulah roh sejarahnya. Dan saya memahami bahawa kita di negara kita ada sekolah bandar, luar bandar, ada sekolah kawalan, ada sekolah tak kawal ke umpamanya. Sekolah prestasi tinggi, sekolah prestasi rendah, sekolah berasrama, sekolah tak ada asrama dan sebagainya lah, sekolah harian. Jadi mungkin yang paling penting bila sejarah ni subjek keras, memang kita tak mampu untuk semua pelajar lulus sejarah. Tetapi saya ingat pesanan kepada pengetua saya, kau jadikan budak-budak ni warga negara yang baik. Mungkin dia tak lulus dalam sejarah. Okey, mungkin dia tak ingat siapa bila kita merdeka pun 31 Ogos pun dia tak ingat, kan? Tetapi kita jadikanlah dia warga negara yang baik. Kerana untuk menyumbang jadi negara kita ni sebagai sebuah negara madani, yang dapat A belum tentu dapat menyumbang pada sebuah negara madani, masyarakat madani. Tapi warga negara yang baik, ya, dia akan dapat menyumbang kepada pembangunan negara kita sebagai sebuah negara madani. Jadi itu peranan guru sejarah. Dapat pelajar A+, tahniah, bagus cikgu, teruskan. Tapi bagi pelajar yang tak mampu, jadikanlah mereka warga negara yang baik dengan mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa sejarah. Itu saja Ustazah. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, terima kasih Cikgu Bakhtiar atas rumusan yang padat dan mantap itu tadi. Okey, kita dengarkan pula rumusan hebat daripada Dr. Sam. Okey, silakan Dr. Sam. Okey, terima kasih. Alhamdulillah kita dah di hujung perkongsian kita. Baik, dalam konteks ini saya cuma nak mengaitkan tentang elemen pembelajaran, learning. Saya mengambil akronimnya, learning first, technology second. Learning first ni maksudnya adalah kalau dalam konteks ini, tadi kita katakan sebagai kesediaan. Jadi learning first ni tentunya kalau nak kaitkan dengan kebat ni sesuatu yang sangat halus, dikaitkan dengan pemikiran. Kita percaya bahawa Allah telah kurniakan satu kelebihan pada manusia. Sebaik-baik kejadian apabila kita ada semua panca indera yang boleh bergerak secara synchronize, dan boleh menerbitkan pemikiran itu diterbitkan dan bertindakan, kita memproses, akhirnya dia terjelma dalam bentuk karakter. Jadi itu yang dikatakan oleh Cik Bahtiar tadi, karakter itu bukan kejadian akademik tetapi tentang keterampilan dia. Seronok saya katakan, dia kata kalaulah tak lulus tetapi jadilah warga negara yang baik. Sahdu benda tu. Okey, jadi sebab itulah pentingnya pada saya tentang kepercayaan guru-guru ni ataupun sesiapa saja tentang pendidikan. Maksudnya pendidikan ni maksudnya kalau anak-anak kita diberikan ruang dan masa yang cukup, insya-Allah dia boleh melalui proses pembelajaran itu dengan sebaiknya, dan kita kena memberikan sesuatu yang adil kepada anak-anak kita sesuai dengan kebolehan dia. Jadi di akhir ni kalau dikaitkan dengan elemen kebat, kebat itu ada dalam diri kita, yang menuntut setiap kali kita ada masalah, kita berusaha untuk mencari penyelesaian dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling hikmah. Malahan bagaimana Allah juga mengajar kita bahawa kalaulah misalnya kita tak menemui jalan, kita dah usaha dan sebagainya, di situ letaknya redha kita. Jadi benda-benda yang berkaitan itu adalah hal-hal berkaitan kebolehan kita untuk berfikir, dan juga tentang inisiatif kita supaya kita boleh menangani cabaran semasa, dan akhirnya dari masa ke semasa kita sentiasa relevan dengan keperluan semasa, dan hiduplah dengan cara yang sejahtera, insya-Allah.
Okey, itu saja saya kembalikan kepada Ustazah, dan juga terima kasih sangat, saya seronok sangat sebab sama dengan Cik Bahtiar. InsyaAllah kita juga di kampung nanti Cik Bahtiar. InsyaAllah. InsyaAllah kita jumpa. Boleh ngetas. Ya. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada Dr. Sam atas rumusan yang padat tadi yang memberi satu inspirasi kepada semua penonton yang mendengar, terutamanya dalam usaha untuk menjiwai. Nak menjadi seseorang yang betul-betul menjiwai itu bukan sesuatu yang mudah, dan insya-Allah dengan kupasan yang telah dikongsikan tadi kita semua telah merungkai pelbagai jawapan yang boleh menjadi panduan kepada kita sebagai warga pendidik yang akan melahirkan murid-murid ataupun guru-guru yang boleh memberi impak yang sangat positif kepada kecemerlangan pendidikan negara. Terima kasih kepada pihak IPGM dan Majlis Guru Cemerlang yang bersama dalam menjayakan program ini. Mudah-mudahan dengan ruang dan kesempatan ini memberi ruang dan percambahan ilmu dalam perkongsian maya dan juga perkongsian-perkongsian yang akan datang nanti insya-Allah. Jadi webinar Kebat ini tidak berhenti di sini. Mudah-mudahan dengan suasana dan apa yang ada dalam pemberitaan hari ini, insya-Allah kita akan cuba garapkan, kita akan cuba mengaplikasikan dia punya hasil untuk kemenjadian murid itu dengan pembelajaran deep learning, pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan gagasan pendidikan negara insya-Allah. Jadi skop sekadar ini perkongsian pada hari ini. Terima kasih kepada semua penonton maya kita pada hari ini yang meluangkan masa bersama. Mudah-mudahan ia mendapat rahmat dan ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana sawabana sawaban min indillah wa in kana khata'an minni aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang-sayang buah selasih, sekian terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.